Saya terima nikahnya. Habis saya terima nikah saya sebagai menantu, saya cium tangan dia, saya cium pipi dia, cot. Dia kena cium. Oh, takkan tuan-tuan tak tahu mamak teriaknya bodoh. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini sudah saatnya kita menambah ilmu, menambah pengetahuan dengan bergabung bersama saya, maksud saya di program ngaji bareng atau yang disingkat dengan ngaber. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngaji kepada Ustadz Abdullah Khairi ya. Dimana Ustadz ini biasanya kalau ceramah semangatnya menggebu-gebu ya, suaranya itu bergelagar sekali ya. Suaranya itu sangat keras sekali, biasanya itu ciri khas dari Ustadz ini ya. Semangat berarti ya. Di sini Ustadz Abdullah ini, dan seperti apakah ceramah beliau, apa yang akan disampaikan, maka dari itu persiapkan dulu. Bagi teman-teman jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang saya baca tadi, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah kerana kamu dijadikan daripada satu, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Kita jadi daripada Adam. Disebut kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kita datang daripada Adam, Adam daripada tanah. Sebab itu seorang doktor yang masuk Islam namanya Dr. Murais Bukai, yang menulis buku Al-Quran, Bible and Science. Dia buat kajian apabila dipanggil oleh seluruh saintis Amerika dengan saintis Mesir membedah satu mumia Firaun, iaitu Ramses yang kedua, yang mana Allah tenggelamkan dia dalam Laut Merah dan diselamatkan oleh Allah hampir dekat 4,000 tahun. Lalu dia bedah mayat tersebut, dia kaji bahawa mayat itu cukup hebat, 4,000 tahun tidak aput. Maka dia istihar, dialah orang yang pertama menemui akan mayat Firaun ini, kajian dia. Dan dia dapat banyak anugerah. Akhirnya bila dia datang ke Mesir, dia buat kajian. Manusia ni memang layak daripada tanah dan ke bumi kepada tanah. Sebab kandungan kalsium dia sama dengan tanah, fosforus dia sama, magnesium dia sama, semua sama. Sebab tu bila kita mati, kita ke bumi, kita ke bumi dalam tanah, dia jadi equilibrium, seimbang. Dia buat kajian, tiba-tiba datang seorang hamba Allah yang Islam, dia bagi tahu sebenarnya Firaun ini telah disebut di dalam Quran. Dia tengok-tengok dalam Quran, dengan izin Allah, Dr. Murais Bukai menukar agamanya daripada Kristian kepada Islam dengan menamakan dirinya Dr. Yahya Murais Bukai. Dr. Murais Bukai ni orang yang hebat. Dan kita semua daripada Adam. Bila Adam daripada tanah, kemudian disebut lagi, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, daripada satu, wa khalaqa minha zawjaha. Dan daripada Nabi Adam kami jadikan akan isterinya Hawa. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok belah kiri kita ni tulang rusuk kurang satu, ada 23 aja. Yang satu lagi tu untuk isteri kita lah. Ada orang jumpa, ustaz saya 22 aja. Kalau 22 ada yang kata, ustaz saya 20 ya. Ada pula, ustaz saya 18 ya. Kalau 18 nak mampus tu. Mana ada 18 tuan-tuan. Jadi menunjukkan bahawa Allah jadikan Adam, Allah jadikan Hawa daripada tulang rusuk kirinya. Sebab itu seorang perempuan seperti mana tulang rusuk, dia lembut tuan-tuan. Kita jangan lentur dia kepak terus patah. Jadi kita perut elok-elok. Sebab itu bila jadi daripada Adam jadi Hawa, kemudian daripada Adam dan Hawa kami jadikan anak mereka lelaki dan perempuan dengan banyaknya. Kitalah. Kemudian Allah kata lagi, bertakwalah kamu kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim di antara kamu. Sesungguhnya Allah bagi kamu sangat hampir. Tuan-tuan, saya nak sebut kuliah saya ini ibrah daripada hijrah kita.
Saya tak nak cerita tentang Nabi hijrah, tapi ibrah dia, pengajaran dia. Cuba tuan-tuan tengok proses hijrah kita daripada alam roh kepada alam rahim. Proses hijrah daripada alam rahim ini disebut walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami jadikan manusia daripada tanah, sama dengan Nabi Adam tadi. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dan daripada tanah ini kami jadikan mereka ini disimpan di tempat yang kukuh, namanya rahim. Tengok, hijrah daripada alam roh kepada alam rahim. Daripada alam rahim ini, summa khalaqnan nutfata 'alaqatan faqalaqnal 'alaqata muzghatan faqalaqnal muzghata 'izaman fakasawnal 'izama lahma. Tengok, daripada tanah dijadi, Allah jadikan daripada Adam ini akan sperma, air mani. Kemudian bercantum dengan telur daripada ovum itu telur lah, daripada ovari. Jadi yang ada telur, lelaki ke perempuan? Jadi tuan-tuan tak ada telur lah. Yang ada telur ialah perempuan. Kita tak disebut telur, disebut testis. Ingat tak? Kemudian bercantum. Bila bercantum, melalui proses fertilization, maka dia jadi zygote. Zygote itu ialah seketul darah. Daripada seketul darah jadi seketul daging, namanya embrio. Daripada seketul daging disalut dengan tulang belulang, namanya fetus. Daripada fetus kemudian jadilah manusia, iaitu newborn baby. Kita tengok, maka disebutlah ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Tuan-tuan dan puan, kenapa ustaz boleh sebut? Saya guru sains, guru fizik. Takkan tuan-tuan heran. Saya mengaji electrical engineering, mengajar fizik dengan bio. Guru bio fizik Nanti tengok apa ustaz ni mengaji mana? Oi, aku mengaji sains oi. Penang preschool. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati Allah, tengok proses hijrah. Kemudian keluar. Bila dilahirkan cukup 9 bulan 10 hari, maka lahirlah seorang manusia. Bila lahir, kata Imam Ghazali, kamu menangis, orang lain ketawa. Betul tak? Kita keluar-keluar, kita menangis tuan-tuan, sebab dipertanggungjawabkan satu amanah yang besar. Orang lain ketawa, bapa ketawa dapat anak, datuk ketawa dapat cucu, bapa saudara ketawa dapat anak saudara. Tetapi kata Imam Ghazali, jangan ketika kamu mati kamu menangis, orang lain menangis. Kita menangis kerana tak sempat minta ampun. Orang lain menangis kerana kita tak tinggalkan kepada mereka segala harta untuk mereka warisi. Sebab tu Imam Ghazali kata, jangan ketika kamu mati kamu menangis, orang lain menangis. Sebab itu kalau kita lahir tuan-tuan, memang kita menangis. Keluar-keluar, betul tak? Adalah keluar-keluar ketawa. Keluar-keluar, kalau ketawa tuan-tuan, dengan doktor, dengan nurse, dengan mak lari tuan-tuan. Begitulah. Kemudian bila dah keluar, kita dipertanggungjawabkan satu amanah. Apa amanah? Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami berikan amanah ini kepada langit, kepada gunung, bumi, kepada bukit bukau, tetapi mereka enggan memegang akan amanah ini. Lalu amanah ini diberi kepada manusia, sedangkan manusia itu zalim dan jahil, bodoh. Tuan-tuan, ini amanah. Amanah apa? Amanah sebagai khalifah Allah. Apa dia khalifah? Kata ulama, khalifah itu iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Menegakkan agama dan mensiasah dunia ini dengan agama tersebut. Semua kita, tanggungjawab kita besar. Sebab itu Imam Ghazali, dia tanya kepada anak muridnya, wahai anak muridku, apakah yang paling ringan? Anak murid dia jawab, yang paling ringan ialah kapas, yang paling ringan ialah kertas. Imam Ghazali kata salah, yang paling ringan ialah meninggalkan salat. Dan malam ni alhamdulillah saya tengok ramai anak muda, mereka datang daripada bekerja terus dengan seluar-seluar jin sekali. Hari ini jin tak ada seluar tuan-tuan. Hebat anak muda tuan-tuan. Saya ceramah semalam di Ulu Selangor, yang hadir semua anak muda, yang umur tua-tua duduk tepi-tepi tuan-tuan. Dah parking dah. Ini tempat aku. Mualena. Allah Akbar. Yang hadir anak-anak muda daripada Universiti Sultan Idris apa? UPSI. Oh no, Masjid Ulu Selangor. Alhamdulillah tuan-tuan, anak-anak muda ni perkembangan yang cukup hebat. Sebab tu anak muda yang ada bagus.
hadirlah kuliah ini. Sebab PRU 14 UMNO kalah insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, kita meninggalkan solat, sedangkan solat itu apa? As-salatu imanuddin, man aqamaha aqamaddin, wa man tarakaha hadzamaddin. Semayang tiang agama. Siapa mendirikan sembahyang, mendiri agama. Siapa tinggal, runtuh agama. Tapi akhir zaman orang tanya, kenapa tak sembahyang? Tak apa. Kenapa tinggal sembahyang? Tak apa, balik qada. Simple aja tuan-tuan, begitu ringan. Kemudian Imam Ghazali tanya lagi, apakah yang paling berat? Maka anak murid dia jawab, yang paling berat ialah batu, yang paling berat ialah kayu, yang paling berat ialah besi. Kata Imam Ghazali, salah. Yang paling berat ialah amanah yang disia-siakan. Tuan-tuan, saya nak hurai amanah ini kepada kita semua. Kita ada amanah yang cukup besar. Amanah sebagai hamba Allah, amanah seorang anak, amanah seorang suami, amanah seorang isteri, amanah seorang bapa, ibu, amanah sebagai pekerja, amanah sebagai pentadbir dan sebagainya. Cuba tengok amanah sebagai seorang anak. Tuan-tuan, tunai atau tidak amanah seorang anak? Duduk dekat Shah Alam, Seksyen 7. Bapa duduk dekat Kelantan, mak dekat Kelantan. Ada telefon tak tiap-tiap minggu? Assalamualaikum ayah, sihat ke? Ada tak? Kalau tak telefon, tuan-tuan, anak derhaka, tak tunai amanah sebagai seorang anak. Saya ada bapa mentua, tuan-tuan. Bapa mentua saya, mamak. Tahu mamak kan? Yang cakap lama tak jumpa, jangan balik cek. Cakap sepatah, golek 5 patah. Kalau ada, minta maaf. Pak Said, anak Pak Said. Ada kurang, ada Pak Said. Saya, bapa mentua saya keturunan mamak. Saya keturunan Siam. Siam campur mamak jadi semak. Ketika saya kahwin, tuan-tuan, bapa mentua saya ni mamak. Dia bagi tahu dekat Khadi yang nak angkat nikah. Ustaz duduk tepi. Saya nak angkat nikah menantu saya. Ustaz jangan kacau. Saya pun pergilah duduk. Dia pegang tangan, "Uzawwijuka amarallah." Aku nikahkan dikau, berwakil walikan daku dengan mas kahwin siap-siap. Saya terima nikahnya. Habis saya terima nikah saya sebagai menantu, saya cium tangan dia. Saya cium pipi dia. Cot. Dia kena cium. Oh. Takkan tuan-tuan tak tahu mamak teriak punya hudung. Oh. Saya kata, bapa, kenapa menangis? Aku ada 13 orang anak. Seorang pun tak pernah cium pipi aku macam kamu. Kau dapat tanah 2 ekar. Itu strategi, tuan-tuan. Sebab tu kita sebagai seorang anak, bapa mentua, mak mentua, ialah bapa kita. Seorang anak tanggungjawab besar. Pernah tak kita cium tangan dia? Pernah tak kita telefon dia? Saya ada bapa, tuan-tuan, saya boleh tidur atas riba dia. Walaupun sekarang umur 46. Bapa saya tidur, dia perut buncit. Orang lelaki jangan takut. Memang kita umur 35 aja. Kemudian isteri saya kata, "Bang, saya tak nak mengandung dah bang." Kemudian dia sumpah kita. 35 semua mengandung, tengok. Tapi ada juga yang belum 35 mengandung dah, tengok. Yang ni sumpah tak tahu siapa kena, tuan-tuan. Dia sumpah kita, "Bapak saya ni perut buncit. Dia tidur atas riba ni." Saya pegang perut dia. "Bapak, bila nak salin?" Dia gelap. Tapi ya Allah, kadang-kadang tak balik seminggu. Bukan saya telefon, bapak telefon, "Khairi, kenapa tak balik?" Saya kata, ayah rindu ke? Biarlah teringat kamu. "Ayah, saya sayang ayah." Sebut macam tu je. Ayah saya sebab. Allah sebab dia. Tuan-tuan, tanggungjawab seorang anak cukup besar. Pernah sebut tak tuan-tuan? Saya PhD psikologi. Saya cakap ni atas dasar psikologi, mengaji psikologi. Saya, tesis saya ialah menangani stres kepada pengantin ataupun yang telah kahwin umur 45 ke atas, PhD saya. Jadi saya cakap ni atas psikologi saya mengaji, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita guna psikologi hebat kita. Sebagai anak, saya kata, "Ayah, saya sayang ayah." Ayah saya sebab. Kadang tak balik seminggu dia telefon, tengok. Tanggungjawab seorang anak cukup berat, tuan-tuan. Ni Allah sebut dalam Quran, "Wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain." Buat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu, terutama ibu kamu yang mengandung kamu dalam keadaan susah bertambah-tambah dan menyusu kamu 2 tahun. Tuan-tuan tengok, kita ada mak ayah, tuan-tuan, duduk sini, telefonlah tuan-tuan. Tanya mak ayah. Saya pernah jumpa ada seorang ustaz. Dia kata, "Saya ada 12 orang anak.
Anak saya yang pertama, doktor PhD, doktor, peguam semua. Anak saya nombor 6, hanyalah kerja kampung Ustaz, kayuh basikal aja. Tetapi anak saya kerja kampung ni lah, tiap-tiap hari Jumaat, dekat basikal dia letak 2 biji kelapa. Belakang ni, segala serai, segala kunyit, semua ada di belakang. Tiap-tiap minggu Ustaz. Tapi saya tak hargai anak saya ni Ustaz. Sebab dia kerja kampung, yang ni semua PhD. Satu hari Ustaz, hari raya, semua pakat balik lah. Parking penuh. Mata belalang, mata remau, mata gajah, mata macam-macam lah. Saya tengok anak saya yang ini hebat. Kemudian bila pagi, yang PhD doktor ni, "Bapak, jom pergi market." Kita pun seronok, "Ustaz, bapak, jom naik kereta saya." Tengok Mercedes mata belalang. Saya pun duduk sebelah, dia pun bawa. Anak saya yang nombor 6 ni, ada, saya tak jemput dia. Sebab dia susah, saya buat tak tahu je. Mereka bawa saya pergi dekat market, duduk sebelah, saya seronok, sampai dekat market. Anak yang hebat-hebat ni, "Bapak, sotong bapak, besar sotong tu." Saya pun, "Sotong 2 kilo ya." Dia bagi tahu ya sotong, tapi dia corner kot lain. Saya bayar. Pergi pula sini, "Bapak, tilapia bapak, tilapia 2 ekor." Dia orang corner kot lain. Saya bayar. Saya, ya Allah, saya hebat. Saya kata, saya suka dekat anak saya yang hebat-hebat ni. Rupa anak ni bukan nak ingat saya dah, tapi yang ingat tu yang kampung tu. Tiap-tiap minggu hari Jumaat, dialah hantar 2 biji kelapa tanpa miss. Allahu Akbar tuan-tuan. Saya pun balik-balik termenung saya panggil anak ni, duduk depan saya. Nama Osman. "Man, walaupun kamu bagi aku kelapa dan serai di belakang, aku tak sisihkan kamu. Aku sayang kamu, Man. Sebagai seorang anak, apa tanggungjawab kita? Besar tuan-tuan. Kalau seorang anak, bapa dah meninggal, macam mana tuan-tuan? Doa. Ya Allah, ampunlah dosa ibu dan ayahku. Man barra walidai tuba lahu wa zada umru. Siapa buat baik dengan mak ayah dia, untung Allah panjang umurnya. Tuan-tuan nak panjang umur, bukan tungkat Ali, bukan kacik Fatimah kakak, tanpa ada mak ayah yang meninggal. Doa. Ya Allah, ampunlah dosa ibu dan ayahku ya Allah. Dalam Ibnu Qayyim kata, dalam Ar-Ruh, apabila mendoa akan anak ini kepada mak ayah yang meninggal, mak ayah ni akan doa, "Ya Allah, panjanglah umur anakku ini supaya dia boleh mendoakan aku." Tuan-tuan nak panjang umur, doa mak ayah. Tanggungjawab pula seorang suami, seorang isteri. Besar tuan-tuan. Seorang suami, saya mengaji psikologi. Tuan-tuan, suami jadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Isteri kita kerja hebat. Kemudian dia balik, dia naik kereta. Masa tu dia nak ceramah kita. Kita suami jadi pendengar yang baik. Ya. Baik. Ya. Abang faham. Ya. Dengar sudah. Tapi nak dengar, boleh tak bang? Tak boleh bang. Kita pun, tengok. Oh, itu tentu. Bang, dia nak mencurahkan. Abang, seorang suami yang baik, dia menjadi pendengar yang baik. 3 aja. Boleh abang bantu? Boleh abang tolong? Ya, abang faham. 3 ni aja. Psikologi kata, siapa boleh amal 3 ni, hebat suami. Ya. Abang, apa boleh abang bantu? Ya. Abang faham. Abang faham. Apa abang boleh tolong? Tapi nak cakap cukup susah bang. Cukup susah. Abang boleh tak bang? Balik ni kan, dia boleh cepet. Ya. Baik. Abang faham. Abang faham. Abang faham. Ya, baik. Boleh abang bantu? Ataupun dia betul. Abang belatih, duk senyap dah. Kawan tu senyap terus. Memang isteri dia akan curah pada kita. Saya pernah isi duduk tidur. Dia kerja cikgu. Masa tidur tu dia, "Bang, dapat bos baru lah bang." Kita duduk dengar. Baik. Lah, perempuan bangun. Allah, leceh, cerewet lah. Susah lah buat dengan perempuan ni. Dalam hati saya, kamu tu perempuan ke lelaki? Saya pun pegang tengok. Perempuan. Pegang lah tengok, kokok dia tukar lagi kan. Dalam hati saya, kenapa tak suka lah. Tengok, dia perempuan, dia tak suka. Tapi kita mendengar. Pendengar yang baik. 10 tahun sebelum tu dia bawah kepada perempuan yang naik jadi bos dia. Kemudian dia 10 tahun lepas tu, dia pula pengetua. Aku tengok sama lah. Sama ya tuan-tuan.
Tuan-tuan, sebab tu saya nak bagi tahu. Sebagai seorang suami, ya Allah, tuan-tuan, simple aja. 3 perkara. Tambah satu lagi. Yang abang sayang yang. Bang, susah nak sebut bang. Tapi kalau boleh sebut, suami yang cukup hebat. Hebat. Kalau balik nanti, balik-balik sampai-sampai, tengok-tengok muka isteri. Yang abang sayang yang. Dia kata apa? Bang, malam ni malam Khamis bang. Malam esok baru Jumaat. Isteri kata macam tu ha. Try bang. Tapi kalau boleh sebut, hebat ya? Seorang suami. Tapi nak sebut, susah bang. Tapi hebat sebagai suami. Saya pernah, isteri saya cerita dalam YouTube kan. Isteri saya, bila hari jadi dia, saya akan balik tengok-tengok. Saya akan beli hadiah. Sama ada hadiah simple pun tak apalah hadiah. Sampai-sampai dia tidur. Saya kejut kan dia. Yang, Ustaz panggil Yang. Dia nak kalang kakak. Suami panggil Yang tak? Dia buat macam tu tuan-tuan. Nampak sangat. Panggil apa makcik? Mak Hang no? Mak Hang tak apa. Tok Hang pun tak. Hampir kata Tok Hang. Tok Hang tak apa. Jangan Hang tu sudah. Kan? Yang dia buka mata. Ada apa Yang? Tengok. Bang, suami ni hebat kita. Kalau kita guna psikologi. Yang, hari ni hari jadi Yang. Abang tak beli hadiah, lupa. Tak apa bang. Abang memang macam tu. Selalu lupa. Yang, ni abang nak bagi tahu ni. Ada apa? Dia duduk tidur. Yang, abang sayang Yang. Bang, try sebut bang. Relax aja dia. Saya sebut 2 kalimah, menangis dia. Yang, abang sayang Yang. Yang, kalau tak ada Yang, siapa abang? Dia kali menangis dia. Dalam hati saya, ya Allah, 2 kalimah selepas saya sebut itu menyentuh hati dia. Yang, kalau tak ada Yang, siapa abang? Hebat seorang suami kerana isteri. Adik kahwin lagi? Belum lagi? Yang hangguk buat apa? Dia tak kahwin lagi. Ni, Yang, kalau tak ada Yang, siapa abang? Abang, bagus kita mengaji awal-awal. Tapi dia bagi semangat kat kita untuk memotivasi diri kita. Bila sebut macam tu, dia menangis. Saya fikir balik. Ketika saya kahwin tahun 90. Tahun 90. Masa tu tuan-tuan, umur 20. Saya kahwin awal tuan-tuan. Sebab saya tak nak terlibat dengan benda-benda tak elok kan. Lebih baik kahwin. Jadi adik kahwin awal adik. Bagus. InsyaAllah adik. Bila saya kahwin tahun 90, naik kapcai aja. Masa tu Yamaha Autoloop. Tuan-tuan pernah dengar tak? Sekarang ni tak ada lagi. Bila start tu kak geran pun nak kena tukar dah tuan-tuan. Autoloop. Saya naik lah, isteri saya di belakang. Masa tu isteri saya 47 kilo. Sampai dekat traffic light, muda lagi, saya akan jadi saya pun dia pun tum. Oh, syok. Ambil pernah buat dia pun. Ambil kesempatan tak ya. apa dah kahwin kan. Tapi bila dah 3 tahun saya bawa motosikal, saya akan laju. Sampai traffic light saya berhenti. Dia duduk di belakang. Tak bergerak. Tak bergerak macam mana 66 kilo tuan-tuan. Seat pun sampai melengkung dah. Bang, tukarlah kapcai ni. Tu nak ambil apa? Abang ambil kancil. Abang tak ada duit. Tak apa bang, saya ada simpan duit 4,000 dalam bank. Abang ambil sebagai deposit. Tengok pengorbanan seorang isteri. Dia simpan senyap-senyap bang. Saya kata 4,000 nak buat apa? Bayar muka. Bulan-bulan abang tanggung. Saya pun ambil kalkulator. Tak boleh lah. Ambil bank Islam punya loan. Nak RM168. Ambillah kancil. Kita masa tu umur 23. Kancil tu saya modify. Jadi turbo. Meter 2, bubuh 6. Tapi tak fungsi pun. Saja nampak macam turbo kan. Exhaust, potong. Bubuh tu lubang. Bila bawa, turbo. Bukan turbo, exhaust pecah. Spring, potong. Bila bawa tu, macam tu lah. Isteri saya duduk sebelah. Dah 3 tahun, bang. Ni lori kah kancil bang? Sekejap lah. Kita ada juga kancil. Orang lain kancil pun tak ada. Bang, dah 3 tahun bang. Abang tolak lah kancil ni. Ambil Honda City. Abang tak ada duit. Tak apa bang. Abang tolak bayar deposit. Bulan-bulan City tanggung. Dia tanggung lah. Oh boleh. Oh okey, line clear. Ambil Honda City 4 tahun. Saya kata City tak sedap. Saya beli Camry. Duit saya sendiri. 29 hari bulan 3 bersedia dah, hari jadi dah. Saya bawa Camry tu. Pukul 2 dia cikgu. Saya berhenti depan pintu sekolah.
Sebab pukul 2 dia keluar. Tunggu lah. Pukul 2 dia keluar. Nanti dia keluar surprise lah. Dia terkejut kan. Tunggu pukul 2 tak keluar. Rupanya dia mesyuarat. Suara itu apa? Kita semangat ni kan. Tunggu 2.30 tak keluar lagi. Oi, tunggu isteri tuan-tuan 5 minit macam 5 jam bang. Wih. Kedah siapa kahwin tahulah kan. Pukul 3 tak keluar, muka macam Jebon. Tunggu girlfriend ada 5 jam macam 5 minit. Isteri ya Allah, masa tu pukul 4 tak keluar lagi. Pon. Pengetua terkejut. Hei, siapa bunyi horn tu? Isteri saya tengok. Ha, suami saya Abang Haji. Keluar cepat. Nanti dia marah. Isteri saya pegang beg, lari keluar ni. Tengok. Camry. Abang Camry. Dia terlupa Abang Khairi. Abang Camry sampai. Abang Camry. Dia buka pintu, dia masuk. Kedebum dia tutup. Saya kata, abang, you ingat kancil ke? Ni Camry ni. Tutup belahan sikit. Dia beletik. Saya kata, I don't want to hear your letter. If you don't want to stay in my car, you can get out from my car. Saya halau dia keluar. Sedangkan saya tak ingat tahun 90 saya naik kapcai. Siapa bayar deposit 5,000, 4,000 untuk beli kancil? Isteri saya bang. Cuba abang renung balik. Sebab tu bila saya kata abang apa yang kalau tak ada yang siapa abang menangis dia pengorbanan dia. Ketika mana saya beli Honda City, siapa bayar bulan-bulan? City bayar. Tapi saya ambil Camry, saya halau dia keluar daripada kereta saya. Sebab tu tuan-tuan, hebat seorang suami kerana seorang isteri. Hebat, tapi kita nak tunai tanggungjawab seorang suami. Bukan senang. Isteri kita kuat beletet, itu lumrah. Tapi kalau dah kahwin 26 tahun macam saya ni, macam pakcik yang lebih tak tahulah. Kalau 26 tahun kan balik, isteri saya tak beletet, saya kejutkan dia. Yang tolong beletet. Bila beletet tu sedap. Dengar macam lagu tu. Ku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang ke Pulau Ketam. Pulau Ketam tuan-tuan. Rupanya sedap pula bila dah 26 tahun tuan-tuan. Masya Allah, itulah tadi ya ceramah yang sangat luar biasa sekali. Ceramahnya semangat sekali dari Ustadz Abdul Zahir ini ya. Yang mana kita itu semua mempunyai tanggung jawab ya. Suami mempunyai tanggung jawab istrinya, istri mempunyai tanggung jawab terhadap suaminya, orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya, anaknya mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya dan lain sebagainya, yang mana semua ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan menonton video ini, kita yang asalnya tidak menyayangi istri, kurang perhatian sama istrinya, semoga kedepannya bisa tambah sayang, bisa tambah cinta, dan tentunya bisa menjadi pendengar yang baik, yang sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Zahir ini. Yang awalnya kita sebagai anak kurang perhatian terhadap orang tua kita, kurang sering lupa, sering tidak memperhatikan tentang kewajiban kita terhadap orang tua kita. Semoga kedepannya kita semua dijadikan anak yang soleh-solehah sehingga kita semakin berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih ada. Terus hal-hal yang lainnya semoga Allah Subhanahu wa taala perlancarkan dan bisa menjadikan kita lebih baik ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya kira program ngaji pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.